online lah. Okey. Jadi saya akan terus sorry. Okey, jadi saya akan terus ceritalah apa yang nak dipelajari hari ni. Okey. So untuk hari ni kalau ikutkan kita akan masuk kepada tajuk baru berkenaan teknologi angkasa lepas, tajuk yang baru dalam sistem KSSM. Walaupun saya tengok dekat bahagian teknologi angkasa lepas ni dia sebenarnya lebih kepada baca. Jadi kalau saya tak explain panjang-panjang pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi masalahnya takut tak bacalah. Jadi saya curi masa juga untuk tajuk ni sebab tu dalam grup WhatsApp tu saya ada send juga berkenaan nota yang kita bincang ni supaya nanti pelajar-pelajar boleh baca sendiri kalaulah tak sempat nak tengok secara Google Meet. Jadi lepas ni banyak yang saya akan fokus adalah untuk jawab soalan lah. Okey. Di dalam tajuk teknologi angkasa lepas untuk hari ni sebenarnya saya nak fokus kepada tajuk pertama berkenaan satelit. Sebab kefahaman kita adalah bila sebut tentang satelit, kita ingat ia adalah satelit yang buatan yang dilancarkan dari bumi saja yang naik ke angkasa lepas. Jadi yang tu yang kita nak bagi betulkan kefahamannya berkenaan satelit ni. Sebenarnya selain daripada yang buatan ni, dia ada juga yang original, yang asli, yang dah terjadi sendiri. Jadi yang tu kita nak tengok takrifan untuk satelit. Okay, jadi kat sini untuk takrifan satelit adalah sekejap nah. Saya tukar mic sikit. Okay, saya tukar mic kat sini. Boleh dengar? Boleh dengar? Sebab tadi saya pakai mic yang laptop punya je, rasa tak seronok lah pula. Okay, so yang ni dengar elok ah. Elok. Okay. Jadi, so untuk kefahaman kita adalah satelit ni kita kena tahulah sekarang ni bila kita dah masuk tajuk ni, dia adalah bukan sekadar satelit buatan, dia juga ada satelit semula jadi, iaitu contohnya adalah bulan. Bulan ni bukan buatan manusia. Dan bulan itu adalah juga satelit. Jadi sebab itu kita nak tahu kenapa satelit yang kita lancarkan dari bumi ini dipanggil istilah satelit. Jadi itulah keyword dia, benda. Sebab tu dalam takrifan dia, satelit tu merupakan benda, suatu objek yang boleh mengorbit planet ataupun bintang. Okay. Jadi mengorbit ni apa? Istilah mengorbit tu yang kita nak faham. Mengorbit adalah mengelilingi. Tapi bila dalam tajuk sains ni, terms yang kita guna, istilah yang kita guna adalah mengorbit. Dalam bahasa biasa kita, bahasa kampung, bahasa kita cakap biasa-biasa, mengelilingi. Mengelilingi planet ataupun mengelilingi bintang. Jadi sebelum ni mungkin ada ramai orang yang anggap bulan tu bukan satelit. Bulan lah. Satelit lah. Satelit ni yang nak pancar siaran, contohnya nak tengok siaran langsung Olimpik dan sebagainya dipancarkan dengan satelit. Mungkin itu je yang sebelum ni kebanyakan kita faham. Tapi rupa-rupanya bulan itu juga adalah satelit. Okay, nah? Jadi sekarang ni dah ada kefahaman di sini, satelit adalah objek. Tak semestinya benda buatan, benda yang dah semula jadi pun boleh. Okay? Andai kata ada batu meteor sekalipun, tapi meteor tu dia mengelilingi suatu planet. So dia juga adalah satelit. Okay? Jadi untuk jenis-jenis satelit, jenis-jenis satelit, okay, dikelaskan mengikut ketinggian orbit. Okay, nah? Mengikut ketinggian orbit. Dia ada aras-aras bumi. Dah pakai orange dah. Okay. Ada beberapa aras. Hak ni yang saya kata banyaknya bacaan. Jadi sebenarnya nak kata konsep tu tak ada. Jadi harapnya hari ni bersama-sama dengan saya, paling kurang, okay, kita dah sama-sama bacalah apa itu orbit satelit yang mengelilingi bumi. Okay, nah? So kita ada beberapa level jenis, iaitu pertama orbit rendah bumi. Ni yang kita nak tahulah. Orbit sederhana bumi. Orbit geopegun. Orbit geosegerak. Okay, dan juga orbit tinggi bumi. Jadi harapan saya dekat sini adalah
paling kurang anak-anak pelajar, calon-calon SPM 2021 ni pernah mendengar, pernah terdedah dengan nama-nama jenis orbit satelit ni. Okey nah. Jadi saya rasa macam kalau nak hafal, macam contohnya nak hafal details, contohnya dari sudut ketinggian 180 ke 2000 km, 2000 ke 35,780 km. Rasanya yang ni memang susah nak hafal. Dan saya bagi tahu, honest saya pun sendiri pun rasa macam susah nak hafal benda ni, nombor yang banyak-banyak ni. Tetapi kat sini saya mencadangkan kepada pelajar-pelajar yang ada kat sini, okey, untuk kelima-lima jenis satelit yang ada tu, awak boleh cipta satu kaedah untuk nak menghafal. Okey, nak menghafal turutan tu. Kita ambil hak paling rendah, iaitu orbit rendah bumi, kepada yang orbit yang paling tinggi. Kita susun mengikut orbit yang paling tinggi. Yang tu lebih mudah kita buat. Okey, jadi harapnya pelajar-pelajar akan cuba buat sendiri yang ni. Okey, nah, saya bagi peluang untuk awak buat sendiri. Jadi awak tengok rujuk nanti dekat nota yang saya tunjukkan ni, yang saya dah masuk dalam grup pun sama, mengikut ketinggian, lepas tu awak buat. Bagilah nama-nama apa supaya awak mudah ingat. Boleh nah? Jadi sebelum saya terlupa, untuk kehadiran online, okey, nanti tolong isi pada ruangan chat lah. Pada ruangan chat. Okey, untuk tulis nama. Tulis nama kat sini. Kat sini, okey, dekat ruangan chat. Okey, saya dah tulis satu kat situ, nanti ramai-ramai masuk kat situ lah nama yang hadir online. Okey, boleh nah? So, jenis-jenis orbit satelit. Okey, yang seterusnya, apa benda ni pula hitam ni? Okey, okey, apa ni? Oh, lebih kurang yang tadi je. Okey, nota ni lebih kurang tadi je. Okey, menceritakan tentang jenis-jenis orbit satelit ni. Yang ni je. Yang ni yang dia tunjukkan secara gambar rajah. Tadi secara nota sahaja, yang ni secara gambar rajah. Okey, tak ada apalah. Jadi saya ini. Okey. Seterusnya kita berkenalan dengan bentuk-bentuk orbit. Okey. Jadi bentuk orbit cuma ada dua sahaja, iaitu orbit dalam bentuk bulatan, okey, dan juga dalam bentuk elips. Okey, bulatan tu complete lah. Bila masuk bulatan tu sempurna tu maksudnya bulatan, boleh imagine kot. Okey, kalau tengok gambar kat sini lagi cun. Ni maksudnya bulatan tu bulatan yang sempurna, bukan ada bujur-bujur dan sebagainya dah. Memang cun. Itu dipanggil bentuk orbit yang pertama, bulatan sempurna. Yang kedua, bentuk bujur macam ni, itu yang saya kata. Kadang-kadang benda macam ni kita dah pernah tengok bentuk-bentuk semua ni. Cuma bahasa biasa kita panggil bujur dan sebagainya. Tapi kita nak padankan, kita nak sesuaikan dengan istilah sains. Yang ni adalah elips. Okey. Saja nak tahu, okey, kalau ikutkan dalam galaksi kita, galaksi planet bumi ni, okey, walaupun bulan mengelilingi bumi, bumi dan beberapa planet lagi pula mengelilingi matahari. Nak tanya, orbit apakah dalam galaksi Bima Sakti kita tu? Elips ke bulatan sempurna? Siapa nak jawab paling kurang? Yang duduk kat klinik tu terkejut misi tu. Bila jawab soalan sains tu. Siapa nak jawab? Senyap aja. Saya seorang ke? Ya. Bulatan sempurna ke elips? Cik Zalika. Ya. Galaksi kita ni, Bima Sakti ni, bulatan sempurna ke elips? Elips. Elips bujur. Okey. Bahaya Cik Zalika Azizan. Kalau orbit kita ni elips, okey, cuba kita tengok balik dekat rajah ni, kalau dia mengelilingi matahari dalam bentuk bujur macam ni, akan ada waktunya mungkin planet bumi ni akan terbakar. Sebab apa? Katakanlah matahari duduk kat tengah-tengah ni, pada satu masa waktu planet bumi duduk dekat bujur macam ni, kat hujung telur dia ni, ni kan macam bentuk telur ni kan, dekat hujung dia tu, okey,
Waktu tu sejuk sangat, mungkin gelap dan sebagainya. Tapi bila datang dekat tepi ni, sisi ni yang mungkin dekat dengan pusat tengah matahari yang duduk kat tengah ni, yang ni panas gila lah. Okay. Tapi setakat ni, musim panas, musim sejuk di planet bumi ni, dia bukan kerana bentuk orbit elips. Dia adalah kerana bentuk bumi tu yang memang bulat. Kan kalau kita tengok globe masa belajar geografi kalau tak silap, kan bumi tu berada macam sengit sikit, nampak tak? Bila dia berada di sebelah matahari tu, okey, pada bulan-bulan yang tertentu, dia akan condong lebih dan sebagainya tu. Itu yang menyebabkan berlaku musim panas, musim sejuk dan sebagainya tu. Kan ada waktunya kalau di Arktik dengan Antartik, pada bulan-bulan tertentu, ada waktunya dekat Arktik tu, dia siang selama 6 bulan. Lepas tu malam selama 6 bulan. Sebab walaupun dia berputar, okey, globe tu berputar, dia adalah berada di kawasan yang gelap ataupun kawasan yang cerah. Tapi jaraknya daripada matahari sentiasa sama. Boleh nak? Sebab dia konsep dia samalah. Matahari tu dia ada graviti. Dia ada kuasa tarikan dia. Bumi akan tarik bulan pun ada graviti. Jadi jarak dia daripada bumi tu sentiasa sama. Jadi sebenarnya galaksi Bima Sakti itu adalah bulatan sempurna. Okey. Harap Luqman dengan Fitrah ni tak tulis pun nama lagi dekat ruangan chat. Zalika pun nanti kalau boleh tulis nah. Sebab tapi saya setakat ni masih boleh ingatlah 3 orang yang hadir online. Ruangan chat dekat mana? Yang tadi cikgu kata tu apa? Kan bila kita masuk dalam Google Meet ni kan ada tempat ruangan chat. Tu tengok Luqman dah tulis dah nama tu. Kau Zalika sebelum ni pakai handset ke pakai laptop? Untuk handphone. Tu sebelum ni pernah tulis nama, ada ruangan chat dekat dalam Google Meet tu. Incall message kau? Bukan. Oh ya, saya tahu. Okey. So seterusnya kita pergi lagi, okey. Berkenaan dengan masih lagi satelit. Okey, hari ni kita belajar satu subtajuk saja, iaitu memang kita belajar berkenaan satelit je. Okey nah. Bagi satelit yang mempunyai orbit elips, terdapat 2 kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigee. Ni yang nak tahu pula ni. Istilah ni yang saya kata kalau awak baca pun boleh faham sebenarnya. Apogee, perigee. Okey nah. Apogee adalah merujuk kepada kedudukan paling jauh. Control black. Apogee adalah merujuk kepada kedudukan planet paling jauh. Okey. Jadi agak-agaknya kalau perigee dia lawan hak tu je lah. Apogee merujuk kepada kedudukan satelit yang paling jauh daripada planet atau bintang yang dia kelilingi. Itu apogee. Itu je. Nah, kalau kita tengok contoh kat sini, okey. Ni satelit. Ni satelit buatan lah, bukan bulan ni. Bulan memang insya-Allah dia akan berada pada jarak yang sentiasa sama pada bumi sebab bulan ditarik oleh graviti bumi. Tapi kalau satelit buatan ni, okey, dia ada controller sebab ada manusia yang buat, yang nak pergi tengok kat mana tu manusia yang control. Jadi bila dia merujuk kepada kedudukan, okey, apogee adalah kedudukan yang paling jauh. Perigee adalah yang paling dekat. Itu je. Jadi sekarang ni bagi mereka yang tak pernah baca, bila sebut apogee satelit, blur, tak tahu apa. Jadi sekarang ni harapnya bagi mereka yang hadir, yang pernah jumpa, pernah baca, pernah tengok ni, apogee tu apa? Kedudukan satelit paling jauh daripada planet yang dia kelilingi. Perigee, kedudukan paling dekat. Itu aja. Nak bagi faham istilah. Okey, seterusnya hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Yang ni kalau ada hipotesis lah ni. Agak-agaknya makin tinggi orbit, halaju makin tinggi ke makin rendah? Kalau katakanlah tak baca nota yang diberi. Semakin lagi tinggi orbit,
kedudukan satelit lah. Maksudnya satelit tu kalau lagi tinggi daripada benda yang dia orbit, dia kelilingi, okey, hal lajunya makin tinggi ke makin rendah? Makin Lambatnya rendah. tunggu jawapan. Tinggi. Makin rendah. Tu memang agak rendah. Okey dah. Makin rendah. Fitrah tak apalah. Fitrah dah rendah. Makin rendah. Ni saya dah highlight dah kat sini. Okey. Tak apa. At least ada cubaan menjawab itu je. Semakin tinggi orbit satelit, maksudnya kalau satelit tu makin jauh daripada planet yang dia kelilingi, maka hal lajunya bergerak adalah semakin rendah. Okey nah. Kenapa? Ini adalah kerana daya tarikan graviti yang semakin berkurang. Okey, orang tanya, kenapa dia bergerak semakin perlahan? Okey. Okey. Kenapa dia bergerak semakin perlahan? Ini adalah kerana ada kesan daripada daya tarikan graviti iaitu dah semakin berkurang. Okey, itu je lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh satelit, ketinggian orbit dan laju. Hak ni hanya sekadar tengok sepintas lalu. Okey. Kedudukannya yang tinggi, kita tengok ni, kilometer 20,200, 35,780, ni hal laju dia. Okay, nak? Jadi semakin tinggi, semakin jauh daripada planet bumi, hal lajunya semakin perlahan, gitu je. Nilai dia tak payah hafal. Tapi kalau awak ingat, awak mampu ingat, ada masalah. Macam saya cakap tadi lah, berkenaan nilai tinggi atau jauhnya tu, saya tak expect calon-calon boleh hafal. Tapi macam saya cakap tadi, nasihatkan tadi adalah cuba hafal nama-nama orbit itu ikut ketinggiannya tu. Okey, awak susun. Siapa bunyi ni, doktor ke apa ni? Ika. Dah boleh tutup dulu sound lah. Okey, seterusnya. Okey. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Ini kenderaan pelancar dia macam kita panggil apa? Roket lah. Roket. Kita sebut macam tu, tengok nampak naik ke langit. Kalau daripada Rusia ke Amerika ke, dia akan hantar. Okey. Nak naik ke angkasa lepas tu, dia pakai roket. Sampai ke atas tu dipecah-pecah sampailah ke atas last kali. Barulah satelit tu akan mengorbit kat sana. Okey nah. Dia bukan ada trailer ke apa ke nak hantar ke sana. Dia kena pakai roket. Okey nah. Ni biasalah awak pernah tengok roket dilancarkan. Dekat Malaysia ada tak roket? Ada tak pelancar roket dekat Malaysia? Tak ada. Tak ada lagi. Malaysia ada satelit sendiri tak? Tak ada. Ada. Jangan pandang lelaki sangat. Malaysia ada. Cuma pelancarannya tu dia tak buat dekat Malaysia. Bukan buat dekat Kedah ke apa ke. Dia tak buat kat Malaysia. Dia tumpang dekat stesen pelancar roket luar negara. Tapi Malaysia ada satelit dia sendiri. Kalau zaman dulu cukup popular lah. Dia panggil satelit Miasat. Tapi tak tahulah dah bertahan ke, jatuh dah ke macam mana, saya tak pasti. Tapi Malaysia pernah lancarkan satelit sendirilah. Okey, ada satelit yang dimiliki oleh Malaysia. Okey nah, tapi dilancarkan di tempat lain. Okey. Ni cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Ni okey, dilancarkan melalui roket, okey, naik ke angkasa lepas sampai ke orbit tertentu. Okey, roket tu akan pecah, keluar satelitnya dan satelitnya akan terus mengelilingi bumi lah, mengorbit. Okey, hak ni biasa sahaja. Okey, memang kena lancar naik ni lah. Dia tak, yang cuma kita kena tahu adalah dia bukan naik straight. Memang kita nampak dia naik lurus. Tetapi bumi ni kan berputar, berpusing. Jadi bila bumi ni berpusing, seolah-olah pergerakan roket tu dia naik nampak macam melengkung. Okey. Alah, macam awak biasalah pergi tepi pantai-pantai yang lautnya yang luas mata memandang tu, kan nampak macam seolah-olah jauh-jauh pandangan tu nampak macam melengkung gitu. Okey. Kita duduk dekat pendang je lah, nampak sawah padi tu memang mendatar. Tapi kalau tengok dekat laut, yang jauh mata memandang, memang nampak seolah-olah melengkung. Okay, nah? Sebab apa nampak macam melengkung? Sebab bumi
memang bergerak. Okey, lagi berkenaan satelit, kenderaan pelancar adalah roket, yang kita panggil roket ni lah. Okey, harapnya awak biasa mendengar istilah ni. Kita panggil roket je semua. Yang ini bila kita dah belajar tentang tajuk satelit ni, okey, kita didedahkan dengan istilah sebenar. Ni macam ni kita panggil roket. Yang bawah ni kita panggil roket. Tapi sebenarnya istilah yang digunakan adalah expandable launch vehicle. Okay, nah. Launch ni pelancar, vehicle ni kenderaan. Okay, expandable yang boleh apa? Expand ni boleh kembang. Macam tu. Dan dia guna sekali saja sebab bila dah naik atas sana tu, dia pecah semua tu, dah tak boleh pakai dah. Okay. Dan yang kedua adalah reusable launch vehicle. Launch ni lancar. Launching ceremony lah, kalau ada produk-produk tertentu nak buat launching, itu istilah launch lah, lancarkan saja. Vehicle kenderaan, reusable, hak boleh guna balik. Okay, nah? Ada yang sekali pakai, ada yang digunakan semula. Okay, itu je reusable. Okay, seterusnya contoh gambar je, tak ada masalah. Fungsi stesen angkasa antarabangsa. Ini dah masuk tajuk yang kedua ke? Sorry lah. Belum. Okay, banyak jugalah sebenarnya. Okay. Mana tadi? Fungsi stesen angkasa antarabangsa. Hak ni sebenarnya bacaan saja. Apakah fungsi stesen angkasa antarabangsa? Dekat satelit tu lah. Apakah fungsi satelit yang ada dekat sana tu? Okay, nah? Apakah fungsinya? Itu yang kita nak tengok. Fungsinya, dia tak tulis kat sini ni. Allah. Malaysia merupakan hasil usaha daripada syarikat dengan oh, dia tak tulis kat sini. Tak apa. Nanti kita bagi yang lain. Okay, nah? Ini dia cerita tentang stesen angkasa yang ada, ISS. Okay, nah? Tak apa. Di sana semua tahu, dekat angkasa lepas tu, keadaan gravitinya sifar. Tak ada atas, tak ada bawah. Okay, nah? Maksudnya, kalau duduk terbalik ke apa ke, tak ada orang yang boleh katakan hang duduk terbalik, kaki duduk bawah, kepala duduk atas. Sebab sana memang tak ada graviti. Boleh bergerak ke mana-mana. Okay, nah? Keadaan sifar graviti, okey. Kaedah menjejaki stesen angkasa. Okey, nah. Sebab satelit ni dia sentiasa mengorbit, mengelilingi bumi. Okey, nah. Jadi benda ni perlu dijejak, dihitung. Hak tu dikelolakan oleh teknikal yang bertindak lah. Ada engineer dan sebagainya. Okey, walaupun dah lepas ke angkasa, dia kena tahu kedudukannya duduk kat mana sekarang ni. Okey. Kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey. Ni istilah satu ni, space junk. Okey, space junk. Okey. Kalau biasa tengok tak Bobo Boy the movie ke? Bobo Boy hak mana tu? Hak dia banyak pergi kat angkasa lepas tu. Siapa tengok Bobo Boy? Siapa tengok Bobo Boy? Siapa? Ada episodnya bila dia pergi nak cari apa? Sfera kuasa apa ke benda tu, okey. Dia sampai dekat satu tempat macam ada banyak kapal angkasa rosak dan sebagainya. Lebih kurang macam itulah. Itulah yang dipanggil space junk. Benda-benda yang rosak yang terampai di angkasa tu, okey, menyebabkan berlaku space junk. Tapi angkasa ni kan luas. Jadi kadang-kadang orang manusia ni tak begitu alert lah. Kalau benda ni ada dalam laut, kita akan panggil pencemaran laut. Kalau benda tu ada dalam sungai, kita panggil pencemaran sungai. Tapi yelah, nak buat macam mana dekat angkasa lepas tu, mana ada orang lain nak pergi tengok kecuali geng-geng yang terlibat dengan satelit, dengan angkasa-angkasa lepas ni lah. Tapi benda-benda tu sebenarnya memang ada di sekeliling planet kita ni dan benda tu dipanggil space junk. Okey, nah? Dan juga bila ada teknologi berkenaan angkasa lepas ni, semua orang nak bersaing. Jadi bila nak bersaing akan berlaku penyelidikan oleh setiap negara-negara yang terlibat. Jadi pembangunan tu sentiasa ada. Hak ni dari sudut yang baiknya lah. Okay, hak space junk tadi tu, benda-benda hak buangan tu, okay, setakat ni tak ada lagi lah
idaman, syarikat idaman hak duduk kutip sampah dekat taman-taman kat kampung semua tu kan. Tak ada lagi syarikat idaman tu kata dia pergi kutip sampah-sampah ataupun sisa buangan yang dekat angkasa lepas. Tapi manalah tahu, kod-kod lah pelajar-pelajar air putih dalam nanti bila belajar betul-betul buat satu syarikat untuk membersihkan, mengclearkan space junk di angkasa lepas, okey, boleh buat bisnes tu. Manalah tahu, kod lah ada. Okey. Space junk ni gambar yang diberi, okey, makin banyak berada di angkasa lepas. Okey nah, yang datangnya daripada mana? Datangnya daripada serpihan satelit yang berlanggar, roket yang habis dibakar dan sebagainya lah. Memang berada di angkasa lepas, terampai di sana. Okey. Tapi setakat ni kalau Ultraman ke Superman ke terbang naik kat sana tu tak nampak sangat lah. Okey. Mungkin mereka ada cara tersendirilah nak mengelak dari tereksiden langgar space junk ni. Okey nah, tengok Ultraman kan. Dia nak datang keluar bumi tu elok je. Okey. Okey, bahan buangan masih lagi berkenaan dengan space junk, semakin bertambah peningkatan ni explanation je lah, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Ni explanation aja. Okey. Saya nak stop sharing yang ni, okey. Sebelum nak habiskan untuk hari ni, saya nak siapa yang baru masuk? Tadi nampak macam ada seorang baru masuk tapi hilang. Fitrah tak tulis nama lagi dekat ruangan chat lah. Fatih masuk. Okey, saya nak sharekan soalan. Kita tengok sedikit soalan lah. Fatin masuk tapi tak keluar dekat sini. Okey, saya nak share soalan. Tadi saya dah buka dah, start dah. Mana soalan? Start. Soal ni modul. Soalan daripada modul. Okey. Yang ni aja. Okey. Sebenarnya soalan daripada nampak tak modul ni? Tak. Nampak kan? Nampak dah. Tak nampak? Nampak dah. Okey. Nampak Jadi dah. soalan daripada modul ni sebenarnya benda yang sama kita cerita tadi. Okey. Nampak dah. Alhamdulillah. Benda yang sama kita bincang tadi dan kebanyakannya memang ada pun dalam buku teks. Cuma sebagai tanda kita ada revision, kita ada ulang kaji dan sebagainya. Lepas ni nak minta pelajar-pelajar tolong isilah. Okey. Jawapan-jawapan ruangan kosong ni. Okey nah. Sebagai tanda. Sebab kalau tengok saja yang saya cakap tu mungkin tak berapa nak ingat dan sebagainya. Konsep saya kat sini sekarang ni adalah benda ni adalah pengetahuan. Bukan hanya sekadar konsep yang perlu saya explain banyak-banyak. Jadi sebenarnya kat sini, siapa yang rajin baca, siapa yang rajin tengok, dia akan ingatlah. Okay? Macam contohnya jawapan kat sini. Nombor 1 ni kan. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Okay. Ini antara jawapannya. Contoh macam ni lah, isi balik. Benda ni ada hak dalam kita bincang tadi, dalam nota yang saya masuk dalam grup pun ada, dalam buku teks pun ada. Okey, bulan merupakan satelit semula jadi. Tapi hak ni pun hari ni saya bukan nak jawab semualah. Saya memang nak bagi chance kepada pelajar, ambil masa. Okey, saya tak mau, kalau boleh tak mau cakap banyak-banyak sebab dia boring, melibatkan data dan sebagainya. Okey nah. Jadi hak ni nanti cuba-cuba jawab sendiri, insya-Allah. Kalau ada masalah, okey, nanti tanya dalam grup siapa. Dalam grup WhatsApp tu pun tak apa. Contohnya nombor 2 ni kan. Terdapat 2 jenis bentuk orbit iaitu bulatan sempurna dan satu lagi tadi apa? Hak Fitrah jawab tadi, ellipse. Macam itulah. Okey. Jadi harapnya ada masa lagi lebih kurang 50 minit lagi. Waktu sains sebenarnya ada 50 minit lagi. Okey. Gunakanlah untuk menjawab modul-modul ini sehingga muka surat apa ni? Muka surat 3. Muka surat 3 sebelum 9.2. 9.2 adalah untuk next class. Okey nah. Jadi jawab muka surat 3 sampai sini je. Sebelum 9.2. Okey, jadi kat situ je lah untuk sesi Google Meet. Lepas ni, sebenarnya waktu sains lagi. Tapi adalah digunakan untuk jawab soalan. Ada nak tanya?
Sonyak tu. Tak ada. Okay, so lepas ni tolong gunakan masa ni untuk sains. Nah, Fatih memang sampai sudah tak dapat masuk. Tak apa. Saya anggaplah dia cuba dah masuk. Saya akan anggap dia hadir online lah. So, Fitrah dengan Fatih yang tak tulis nama dekat chat. Okay, so kita stop untuk sesi Google Meet setakat ni. Okay, jadi siapa yang nak